Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Kembali lagi bersama di dalam channel saya, Fels Lifestyle. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan isu-isu hangat terkini politik di Malaysia. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, beberapa hari kebelakangan ini kita melihat di media, kita melihat keadaan muka Presiden UMNO ataupun Ahmad Zahid Hamidi seperti ada sesuatu yang tidak kena. Nah, pada akhirnya, setelah mungkin ada beberapa orang yang perasan dengan perkara ini, akhirnya pendedahan dari anak kepada Presiden UMNO yang pasti mengejutkan ramai. Kita dapat melihat bahwa keadaan muka Zahid bukan seperti yang biasa. Nah, pada akhirnya Nurul Hidayah membuat pendedahan yang pasti mengejutkan ramai, di mana dalam satu artikel dari Astro Awani, saraf mata Ahmad Zahid tak berfungsi. Anak sulung kepada Timbalan Perdana Menteri, Datuk Nurul Hidayah, tampil mendedahkan punca mata bapanya, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, kelihatan lebam dan bengkak sehingga mencuri tumpuan warga maya sejak beberapa hari yang lalu. Oke, baik saudara-saudara, sebelum saya meneruskan isu ini, sebelum saya meneruskan ulasan ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like, share juga video ini, dan tekan butang subscribe, sebab subscribe itu percuma. Dalam artikel ini, menurut Nurul Hidayah, Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO ketika ini sedang dalam proses pemulihan selepas menjalani pembedahan mata. Menerusi ruangan komen di laman Instagram, dia menambah bapaknya terpaksa melakukan pembedahan kerana saraf pada bahagian mata tidak berfungsi. Saraf mata dia tak berfungsi. Itu mata dia jadi kelihatan jatuh. Buat muka untuk apa? Bukan superstar pun. Kalau sampai mudarat sebab saraf mata, kenalah buat sesuatu. Tetapi biasalah orang lagi seronok fitnah daripada tahu perkara sebenar, kata Nurul Hidayah, membalas pertanyaan salah seorang pengikut laman sosialnya pada Selasa. Dalam masa yang sama, Nurul Hidayah memaklumkan sebagai ahli politik dan menggalas tanggung jawab besar dalam pentadbiran kerajaan, bapaknya tidak mengambil cuti lama selepas menjalani pembedahan. Sebelum ini, Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah dilaporkan bercuti selama 2 minggu. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu kemudian membuat kemunculan dengan berkacamata hitam ketika merasmikan persidangan Pertubuhan Akademi Kebangsaan Biro Siasatan Persekutuan ataupun FBI NAA Asia Pasifik ke-23 di Ibu Negara pada 26 Jun yang lalu. Beberapa hari selepas itu, pengerusi Barisan Nasional itu tidak lagi mengenakan kacamata dan menampakkan keadaan matanya yang lebam. Nah, pada akhirnya ini menjawab persoalan-persoalan ramai orang, kenapa mata Zahid kelihatan seperti tidak biasa, dan pada akhirnya anak sulung kepada Presiden UMNO telah membuat pendedahan, yaitu Datuk Nurul Hidayah, di mana dalam pendedahan itu berkata bahwa Datuk Seri Ahmad Zahid matanya yang kelihatan lebam dan bengkak mencuri tumpuan warga maya itu adalah kerana saraf mata Ahmad Zahid tak berfungsi. Jadi kita doakan yang baik-baik. Saudara-saudara, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, baru-baru ini kita dikejutkan dengan kenyataan dari Alif Shukri, di mana beliau mendedahkan ada bekas menteri ataupun Tan Sri yang berhutang kepadanya sehingga puluhan juta, dan sehingga kini beliau tidak mendapat bayaran itu. Jadi saudara-saudara, ini menjadi kecoh di media sosial dan hampir satu Malaysia digemparkan kerana berita ini. Apa tidaknya
Datuk Seri Alif Syukri membuat pendedahan, bahkan telah melihatkan ataupun uh, memviralkan chat bersama lelaki tersebut. Namun saudara-saudara, chat itu tidak dibalas dan ini menjadi tumpuan rakyat Malaysia. Saudara-saudara, akhirnya dalam satu berita susulan yang saya lihat dari Malaysia Gazette yang bertajuk kata Alif Syukri, saya tak sebut nama Tan Sri. Kenapa terasa? Wow, persoalannya siapakah Tan Sri ini? Siapakah juga bekas menteri ini yang sehingga berhutang puluhan juta namun belum dikembalikan, belum dibayar lagi hutang itu kepada Alif Syukri. Pada akhirnya, Datuk Seri Alif Syukri dengan sebuah pendedahan. Saya tak sebut nama Tan Sri, manapun awak. Kenapa terasa pedas? Sindir Datuk Seri Alif Syukri. Meskipun tidak menamakan individu berkenaan, usahawan kontroversi ini dipercayai merujuk kepada jawapan Tan Sri Abdul Kadir Sheikh Fadzir. Dalam kenyataan sebuah portal, bekas Menteri Kebudayaan dan Pelancongan itu berkata, beliau menyerahkan kepada peguamnya untuk menguruskan ugutan Alif yang mendakwanya berhutang puluhan juta ringgit. Katanya lagi, beliau enggan meletakkan kedudukannya serendah usahawan kosmetik terbabit. Artikel berkaitan, Alif Syukri tuntut bekas menteri bergelar Tan Sri bayar hutang. Pada akhirnya, mengulas jawaban itu, Alif Syukri berkata, beliau memang tidak setaraf dengan bekas menteri itu, kerana merupakan anak kampung yang berasal dari Felda Ulu Banat. Beliau terpaksa menempuh kehidupan yang susah dengan menjajah di pasar, siang malam buat live TikTok untuk mencari duit. Tan Sri, kalau tak selevel, kenapa pinjam duit, lepas tu lari dari saya? Tak nak turunkan diri jumpa saya? Tak selevel ya? Wahai Tan Sri, saya tak bodoh masa kita discuss meeting keliling, saya letak kamera saya. Tan Sri tak perasan sebab level Tan Sri, billion bodyguard keliling pinggang, saya anak kampung sahaja yang kais pagi makan pagi. Alif menarik perhatian netizen selepas memuat naik hantaran yang menuntut seorang bekas menteri membayar semula hutangnya yang bernilai puluhan juta ringgit. Menurut usahawan ini, beliau sudah coba menghubungi dan menghantar WhatsApp kepada individu tersebut, namun semuanya tidak terbalas. Jadi pada akhirnya saudara-saudara, pendedahan ini yang mengejutkan ramai. Kita juga tahu bahwa Datuk Seri Alif Syukri adalah seorang influencer. Jadi dalam artikel yang lain dari Malaysia Gazette, menurut Alif Syukri, Alif berkata, Tan Sri itu orang yang hebat, kenalan semua ketua polis negara, menteri-menteri, sedangkan dia hanya ikan bilis. Saya berani kerana benar. Berbagai usaha telah saya cuba berdamai dan saya cuba hubungi dia. WhatsApp dia tak balas dan dia tak angkat. Jauh sekali saya ingin malukan dia dan family dia. Saya percaya Tan Sri orang ternama, seorang billionaire, ada beribu aset di Malaysia, setakat duit saya puluhan juta, itu tak ada masalah untuk Tan Sri berikan sebab hak saya. Pelik, tak akan Tan Sri nak ambil hak saya, peniaga kecilan ini. Bayangkan Tan Sri, saya siang malam, pagi petang, saya berniaga buat live kerana kena maki, kena hina. Senang-senang Tan Sri ambil hak saya. Jangan sampai saya hilang sabar, saya tunjuk video dan rakaman semua. Wow. Akhirnya Alif Syukri membuat pendedahan yang mengejutkan di mana beliau berkata, jangan sampai saya hilang sabar, saya tunjuk video dan rakaman semua. Adakah video dan rakaman itu adalah ketika mereka berjumpa untuk discuss tentang hutang puluhan juta tersebut. Jadi saudara-saudara, ini menjadi satu lagi perhatian rakyat Malaysia. Kita nantikan apa yang terjadi seterusnya. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fails Lifestyle.
Tonton dan Papan, setelah kita mendengar isu hangat lagi tentang kenyataan Tun Mahathir yang menimbulkan pelbagai reaksi bukan sahaja dari netizen, tetapi juga dari kepimpinan politik. Setelah Tun Mahathir yang mendakwa bahwa DAP akan mengugut Perdana Menteri, akhirnya ini mengambil perhatian Anthony Locke, yaitu Setiausaha Agung DAP, di mana pendedahan ini DAP yang menolak dakwaan Dr. Mahathir bahwa parti DAP akan menggugat kerajaan ataupun kedudukan PM Dato Sri Anwar Ibrahim dalam kerajaan perpaduan. Dalam artikel ataupun dalam satu kenyataan dari Anthony Locke, saya berasa amat kecewa dengan dakwaan Tun Mahathir. Kononnya DAP akan mengugut Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Wow, dari mana Tun Mahathir tahu bahwa DAP akan mengugut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim? Itu yang pertama. Dan yang seterusnya pula kenyataan dari Anthony Locke yang mengejutkan. Apakah Tun sudah lupa semasa beliau menjadi Perdana Menteri 2018 sehingga 2020? Beliau didokong oleh 42 ahli parlimen DAP. Adakah DAP pernah menarik sokongan daripada beliau atau mengugut kedudukannya? Nah, Tun Mahathir perlu jawab pertanyaan dari Anthony Locke ini. Saudara-saudara, kita juga tahu setelah Tun Mahathir yang membuat kenyataan, bukan saja tentang DAP yang akan mengugut PM, akan menggugat kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan ini dinafikan oleh Anthony Locke sendiri, Setiausaha Agung DAP. Adakah Mahathir boleh dikenakan saman fitnah? Adakah Mahathir boleh dikenakan tindakan? Kalau Anthony Locke akan membawakan perkara ini ya ke peringkat yang lebih serius. Di mana setelah itu kenyataan Tun Mahathir lagi yang membawa kepada penghinaan kepada rakyat Sabah dan Sarawak setelah dakwa negara berbilang bangsa bertentangan perlembagaan. Dr. Mahathir hina rakyat Sabah dan Sarawak menurut artikel dari FMT, dan ini disuarakan oleh ahli parlimen Tuaran Wilfred Madius Tangau, di mana beliau membidas bekas Perdana Menteri Tun Mahathir susulan kenyataan kontroversi berkait tanah Melayu dan identiti berbilang bangsa Malaysia, menyifatkannya berbaur penghinaan kepada penduduk Malaysia Timur. Adakah dengan ini Tun Mahathir boleh dikenakan tindakan undang-undang? Adakah ini kita boleh kata selamat tinggal Mahathir? Kita boleh kata Tun Mahathir bakal menjadi musuh ramai orang sebab ada saja kenyataannya yang tidak dipersetujui oleh kepimpinan politik di Malaysia. Sebelum ini Anthony Locke yang bersuara yang menafikan bahawa DAP di dalam kerajaan hari ini akan mengugut kedudukan, akan menggugat kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan akan mengugut PM. Ini berkaitan pula dengan perkauman. Pada akhirnya ini mendapat perhatian ahli parlimen Tuaran Wilfred Madius Tangau. Beliau tidak setuju dengan kenyataan PM dan menyimpulkan bahawa kenyataan ini menghina rakyat Sabah dan Sarawak. Bahkan ini juga dinyatakan oleh ahli parlimen Tuaran bahawa Dr. Mahathir mengisytiharkan perang terhadap idea pembentukan Malaysia sebab ini berkait rapat dengan pembentukan Malaysia pada tahun 1963 di mana dakwa negara berbilang bangsa bertentangan perlembagaan. Dr. Mahathir hina rakyat Sabah dan Sarawak. Adakah kenyataan Mahathir ini semuanya ini hanya kenyataan yang tidak relevan? Adakah dengan ini lebih banyak lagi pemimpin politik di Malaysia akan memusuhi Mahathir setelah kenyataan dari Mahathir ini mendapat reaksi yang negatif? Jadi saudara-saudara, adakah Mahathir boleh dikenakan tindakan? Nah, itu menjadi persoalan lah. Saya tidak tahu banyak tentang tindakan, tetapi tentang tindakan undang-undang, tapi kenyataan Tun Mahathir ini membawa kepada persepsi negatif ramai orang. Menurut Anda saudara-saudara, apakah yang mungkin berlaku kepada Mahathir? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat
disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati sekalian, selepas kita mencangkakan, selepas kita dapat tahu bahwa Tun Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang akan mengadakan perjumpaan, dan pada akhirnya sudah sah mereka berdua, kedua-dua bekas Perdana Menteri ini, pemimpin yang ternama, yang tersohor ini, sudah mengadakan pertemuan di kediaman Tun Mahathir. Sudah pasti menjadi tanda tanya ramai orang, apakah keputusan yang bakal dicapai setelah pertemuan yang dikatakan selama 1 jam 45 menit di antara bekas Perdana Menteri. Saudara-saudara, kita juga tahu bahwa Tun Mahathir yang pernah didakwa, pernah dikatakan bahwa Tun Mahathir seolah-olah sudah berbaik bersama dengan Perikatan Nasional, dan ada juga berkata seolah-olah menjadi ketua pembangkang dan dilihat seperti mahu memujuk Muhyiddin yang pernah dimusuhinya sebelum ini. Pada akhirnya kita juga tahu Tun Mahathir mahu membantu PN di dalam PRN. Namun lain pula terjadi, Muhyiddin dan kepimpinan PN yang lain sudah menetapkan kerusi yang bakal dipertandingkan dan tidak ada slot untuk Tun Mahathir maupun pejuang. Pada akhirnya pertemuan ini disahkan adalah untuk proklamasi orang Melayu, disahkan di Sinar Harian. Tun Mahathir, Muhyiddin bertemu, bincang gerakan proklamasi orang Melayu. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin mengadakan pertemuan bagi merintis kerjasama pada gerakan proklamasi orang Melayu. Kedua-dua pemimpin berkenaan mengadakan pertemuan hampir 2 jam di kediaman Mahathir. Menurut pengurusi Sekretariat Proklamasi Orang Melayu, Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan, perjumpaan dua tokoh pemimpin itu bakal memberi semangat baru dalam usaha memperkasakan serta menguatkan kedudukan orang Melayu. Kedua tokoh pemimpin Melayu ini sanggup ketepikan segala perbezaan fahaman politik lampau demi menjamin kelangsungan perjuangan. Sifat terpuji Tun Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin Yassin bakal menjadi satu sandaran baharu kepada keseluruhan orang-orang Melayu. Pertemuan dalam 1 jam 45 menit itu merupakan satu manifestasi penyatuan Melayu secara total yang sedang diusahakan oleh Dr. Mahathir demi memenuhi harapan serta impian keseluruhan orang Melayu. Saudara-saudara, sebelum ini, Dr. Mahathir turut menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dengan Muhyiddin pada PRN. Dalam reaksi, Muhyiddin juga sebagai ahli Parlimen Pago menyatakan kesediaan beliau bekerja sama dengan Dr. Mahathir demi matlamat memperjuangkan nasib orang Melayu dan Islam. Apa yang saya lihat di sini, Tun Mahathir mahu membantu dalam pilihan raya negeri, tapi Muhyiddin pula membalas ingin membantu Mahathir untuk proklamasi orang Melayu. Kalau benar-benar Tan Sri Muhyiddin Yassin ingin membantu Tun Mahathir untuk cover semula kekalahan semasa PRU 15, kenapa tidak Tan Sri Muhyiddin Yassin berikan satu slot untuk Tun Mahathir bertanding? Nah, itu pun menjadi persoalan ramai. Katanya lagi kesediaan itu juga didorong dengan perkembangan politik mutakhir yang meletakkan umat Melayu dan Islam di negeri ini di persimpangan getir. Nah, pada akhirnya kedua-dua bekas Perdana Menteri ini sudah mengadakan pertemuan dan keputusannya Tun Mahathir akan bantu dalam PRN, Muhyiddin pula akan bantu Mahathir untuk menjayakan gerakan proklamasi orang Melayu ini. Menurut Anda, saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.